Ustaz edarkan nanti setelah Ustaz siap 5 minit ataupun podcast sebeginilah. Nanti puan-puan dapatkan di belakang sana. Bukan hari ini tapi minggu-minggu akan datang, insya-Allah. Nanti kalau dah siap, saya maklumkan pada puan-puan ya, insya-Allah. Dan selepas itu pula nanti, selepas habis 2 pusingan puan-puan belajar dengan Ustaz, puan-puan akan saya bawa untuk mentelaah ataupun mengkaji pembacaan surah Al-Fatihah. Puan-puan nak tak dengar kuliah berkenaan Fatihah? Dan saya ada nota khas untuk surah Al-Fatihah. Dan kalau ada masa nanti saya nak dengar puan-puan ni baca seorang-seorang baca Fatihah. Siapa yang sanggup, tak wajib puan-puan ya. Siapa yang sanggup lah. Siapa yang tak sanggup tak apa, tak ada paksaan. Tapi kalau puan-puan boleh baca Fatihah depan ustaz secara individu, alhamdulillah. Ustaz nak dengar sangat bacaan puan-puan ni. Hanya Fatihah saja, surah-surah lain tak payah dah. Sebab apa Fatihah? Sebab Fatihah tu buka kepada solat kita. Tak ada Fatihah maka tak adalah solat perempuan. Betul tak? Dia merupakan salah satu rukun solat kita yang 13. Jadi puan-puan, Fatihah kita bacaannya kena betul. Kena tahu hukum tajwid, yang mana panjang, mana pendek, yang mana dengung, mana tak dengung. Puan-puan nanti saya ajar selepas kita ulang kaji pada pusingan yang kedua nanti ya. Dan selepas itu, lepas kita melihat kepada hukum Fatihah dalam surah Fatihah, maka tibalah masanya nanti sebelum puan-puan bercuti pada semester depan, bercuti pada bulan 3, kita akan bercuti ujung bulan 3 tak silap Ustaz, ataupun awal bulan yang keempat. Sebab apa? Bulan 3 kita dah masuk Ramadan. Ujung bulan 3 tak silap Ustaz tengok kalender, kita dah masuk Ramadan. Bila Ramadan kita semua bercuti. Cuti semester untuk kelas saya bulan Ramadan, bulan Syawal. Berapa bulan? 2 bulan cukup lah perempuan. Janganlah Ustaz, boleh tak saya cuti 2 tahun? Kalau cuti 2 tahun dia jawab di perempuan tak payah belajar lah kita perempuan ya. 2 bulan cukup lah memadai perempuan bercuti. Dan sebelum bercuti, semua pelajar saya galakkan untuk mengambil penilaian ataupun ujian dengan Ustaz. Ujian apa Ustaz? Ujian bertulis. Dan puan-puan jangan risau buat ujian ni. Puan-puan jangan seram bulu umur saya Ustaz dengan biasa ni. Puan-puan jangan risau. Ujian yang Ustaz bagi ni, ujian namanya open book test. Maknanya boleh tengok buku. Dan boleh pula open book home terus puan-puan. Maknanya puan-puan boleh bawa balik rumah. Kalau rasa-rasanya tak mampu nak menghadapi ujian di kelas Ustaz, boleh, silakan, tak ada masalah ya. Tapi puan-puan jangan pula hibur pada masyarakat di luar sana. Kalau Ustaz hidup senang lah, boleh tengok buku, tengok periksa dan sebagainya. Puan-puan jangan kabur begitu. Ini sesama kita saja yang tahu. Dan puan-puan, tujuan Ustaz buat begitu supaya dia dapat mengikut peraturan ataupun kaedah umur kita pada hari ini. Kalau saya buat stres sangat puan-puan, macam dekat universiti, gamaknya besok minggu depan puan-puan tak datang ke Ustaz. Allahu Akbar. Puan-puan, tengoklah umur kita sekarang ni berapa. Jadi saya sesuaikan apa yang saya buat ini dengan faktor umur kita pada hari ini. Jadi puan-puan, nak tak nak, sudi-sudikanlah nanti ambil ujian dengan Ustaz. Lepas habis ujian nanti, puan-puan boleh bercuti 2 bulan dengan Ustaz. Lepas tu semester depan, biasanya lepas raya, puasa kita akan mulakan balik pengajian kita. Masuk kepada tahap yang kedua pula, insya-Allah. Jadi begitulah gambaran kuliah kita. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan berdoalah sama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, mudah-mudahan kita sihat, dapat lagi bersama dengan Ustaz. Setidak-tidaknya 4 pusingan, 4 tahap pengajian dengan Ustaz, insya-Allah. Baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saya bukan berceramah, bukan nak bagi tazkirah dan sebagainya, sekadar peringatan ataupun ingatan kepada puan-puan. Inilah perjalanan kuliah kita pada masa-masa akan datang. Okeylah puan-puan, tanpa melengahkan waktu lagi, saat lagi kita nak apa tahu? Yang pertamanya kita nak simak jawapan buku surat yang ke-11, buku tajwid buku latihan Ustaz. Selepas tu nanti lepas itu baru kita akan masuk kepada perbincangan hukum bab yang baru, iaitu bab yang keempat, hukum alif lam, insya-Allah. Tapi sebelum kita terus kepada perbincangan, apa kata kita mulai kuliah dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni
لي فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saya tahu tuan-tuan perempuan ni rajin buat latihan. Mana muka surat yang ustaz suruh kami buat, kami buat. Ustaz tak ada masalah. Cuma masalahnya ustaz, betul ke tak betul jawapan kami ni? Maka itu sebab saya ajak tuan-tuan perempuan, mari kita semak jawapan. Tapi sebelum tu, perempuan ingat tak? Minggu sudah di whiteboard, ustaz buat apa? Ringkasan hukum tajwid bab 1, bab 2, bab 3 yang setakat ini kita dah belajar. Betul ke? Siapa tak ingat, tolong tengoklah grup WhatsApp masing-masing. Ada dalam grup WhatsApp tu nota ringkas berkenaan dengan berapa bab? 3 bab yang ustaz dah kita belajar. Bab pertama bab apa puan? Sudah. Bab pertama nun mati dan tanwin. Bab kedua mim mati. Bab yang ketiga ustaz sudah lagi pada minggu sudah wajibul qur'an. Alhamdulillah puan-puan. Tapi kena ingat puan-puan, 3 bab berapa hukum di dalamnya? Sudah, tak ingat. Ustaz, puan-puan tak boleh jawab ustaz 3 bab 3 hukum. Tak boleh. Dalam 3 bab ni mesti ada 9 hukum tajwid. Berapa hukum tajwid? 9. Di bawah nun mati dan tanwin ada berapa? 5. Di bawah mim mati ada berapa? Ada 3. Wajib gunnah ada berapa? 1. 5 campur 3 campur 1 berapa? 9 hukum tajwid mesti sudah dikuasai oleh kita pada waktu ini, insya-Allah. Jadi nak buktikan tuan-tuan puan-puan ni faham ke tak faham apa yang ustaz ajar, mari kita semak muka surat 11, buku latihan masing-masing. Silakan keluarkan buku latihan yang warna merun tu. Okey, silakan ikut ustaz ya. Tapi sebelum tu arahan soalannya begini. Nyatakan hukum nun mati dan tanwin atau mim mati atau wajibul gunnah bagi semua kalimah ini. Ini bermakna dalam soalan ustaz ni mesti ada sebanyak lebih kurang 9 hukum tajwid yang puan-puan dah belajar setakat ni dengan ustaz dah. Tetapi bukan bermakna satu soalan tu sampai 9 hukum, tidak. Satu soalan maybe ada 1, maybe ada 2 hukum di dalamnya. Jadi mari kita semak sama-sama soalan yang pertama. Musaddiqan lima. Ikut. Musaddiqan lima. Kalau anak cucu tanya, apa jumpa apa di situ? Tanwin jumpa la. Puan-puan kena reti jawab. Tanwin jumpa dengan la. Tanwin jumpa dengan apa tuan? Lam. Jumpa dengan la. Maka jawapan kita sebelah kiri? Idgham bila guna. Idgham bila guna. Ustaz, saya jawab ringkas-ringkas boleh ke Ustaz? ID boleh, tak ada masalah. Idgham bila guna. ID tu idgham bila guna. Alhamdulillah. Puan-puan ada tak hukum lain yang kita dah belajar? Tak ada lagi dah. Ustaz, saya nak jawab ni lah Ustaz, mat asli. Puan-puan jangan jawab. Kalau jawab juga walaupun betul, tak ada markah. Sebab apa? Hukum tu belum belajar lagi dengan Ustaz. Jadi jawapan yang pertama hanya satu sahaja, iaitu idgham bila guna, muqtamad. Soalan yang kedua, min qablu. Sebut. Min qablu. Okey, apa hukum yang kita dah belajar? Nun mati jumpa dengan qaf. Okey, silakan jawapannya. Jawab hakiki. Ustaz, saya rasa saya nak jawab ni lah Ustaz. Qablu qalqala sugra. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Boleh. Janganlah jawab. Jangan jawab. Kenapa boleh jawab pula? Jangan jawab sebab Ustaz tak ajar lagi. Jadi hukum yang Ustaz tak ajar jangan jawab. Nanti sampai masanya kita belajar hukum qalqala baru jawab. Setakat ni okey perempuan? InsyaAllah, amin. Jadi gini, saya gunakan konsep pengajaran gini je. Apa hukum yang kita dah belajar saja kita jawab. Yang tak belajar lagi jangan jawab. Dan puan-puan kalau nak jawab juga, biar Ustaz jawab dulu. Sebab apa? Takut jawapan puan-puan salah. Tapi kalau Ustaz jawab, insyaAllah mudah-mudahan betul. Jadi jawapan untuk soalan yang kedua hanya satu juga, iaitu ikhfa' hakiki muqtamad. Siapa jawab qalqalah, maka jawapan itu tidak diambil kira walaupun betul. Soalan nombor 3, hudan linnas.
Yang pertama, tanwin berjumpa dengan apa? Ya. Lam. Bukan tanwin jumpa ya tau. Tanwin jumpa dengan lam. Kenapa Ustaz kata bukan tanwin jumpa ya? Sebab ya itu adalah huruf yang tak diguna, yang tak diguna dalam bacaan kita. Habis itu Ustaz kalau tak guna kenapa dikubur? Confuse lah saya Ustaz. Ya tu hanya diguna ketika kita wakaf. Dan untuk maklumat lanjut nanti, kalau perempuan nak tahu, ya tu diguna ketika wakaf apabila saya bincangkan hukum mat dengan tuan-tuan perempuan pada semester akan datang insya-Allah. Jadi kalau ikut bacaan kita tadi cukup ulang. Hudan linnas. Ikut. Hudan linnas. Yang pertama mesti tanwin jumpa dengan lam. Jawabnya apa dulu? Bilawunna. Idgham bilawunna ataupun ringkasannya IB. Boleh juga, tak ada masalah. Kemudian yang kedua puan, linnas. Itu apa tu? Iyalah wa wajibul ghunnah. Mana kau tahu wajibul ghunnah? Nun satu. Ada nun satu dalam satu kalimah, maka layak disebut wajibul ghunnah. Okey, setakat ni okey tak tu? Okey. Alhamdulillah. Ustaz, saya nak jawab hukum lain boleh tak? Jawab ni tak boleh. Perempuan hanya perlu jawab dua hukum tadi saja. Walaupun ada hukum lain seperti alif lam syamsiah pun ada kat situ. Tetapi memandangkan alif lam syamsiah belum belajar, maka jangan jawab soalan itu. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan yang keempat. Innaka. Sebut. Innaka. Confirm. Wajibuna. Wajib ghunnah. Alhamdulillah. Betul. Dapat 2 markah. Alhamdulillah. Seterusnya. Amwaluhum. Ada berapa mim mati? Mim mati. Ada berapa mim mati? 2. Mim mati ada 2. Tapi yang layak kita jawab hanya 1. Kat mana? Yang tu mim mati jumpa apa puan? Iza. Ustaz tanya dulu mim mati jumpa apa? Jumpa Wow. Jawab gitu dulu. Mim mati jumpa wow. Barulah jawab nama hukumnya izhar syafawi. Alhamdulillah. Ustaz, saya rasa saya nak jawab yang hujung tu Ustaz dengan izhar syafawi juga. Jawapannya tak boleh. Pasal apa? Duhum tu walaupun mim tu mati tetapi tak berjumpa dengan huruf izhar. Jadi kata ulama dengan molek-molek, kalau perempuan tengoklah dalam Quran mim tu mati sebegitu saja tanpa berjumpa dengan huruf-huruf izhar di situ, maka ulama kata mim mati itu sekadar bacaan bersifat izhar. Sebut. Apa maknanya Ustaz? Bacaan yang bersifat jelas. Bila puan-puan sebut, cuba sebut perkataan luhum. Jelas tak? Apa yang jelas? Sebutan mim. Kan jelas kat bibir kita bunyi tadi, betul tak? Cuba sebut luhum. Jelas. Dan puan-puan tak perlu dengar dan tak perlu buat apa-apa melainkan jelaskan bunyi mim mati saja. Maka di sini ulama kata, ulama tak sebut izhar syafawi ke izhar dan sebagainya, tetapi sebut lebih kepada bacaan bersifat izhar. Kalau puan-puan rajin, puan-puan bubuh anak panah pada mim mati ujung tu, tulis kat sebelahnya bacaan bersifat izhar. Pun boleh juga, tak ada masalah. Ustaz, kalau saya tak nak tulis boleh ke? Tak ada masalah juga. Jadi puan-puan terpulang pada masing-masing. Kalau puan-puan rajin tulis, tak rajin tak apa, tak payah tulis. Yang penting mim mati jumpa waw tadi apa jawapannya? Izhar syafawi. Itu yang mustahak. Baru dapat markah. Seterusnya, soalan nombor 6. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Baik puan-puan, di tengah-tengah tu bukankah ada mim mati ke tanwin? Tanwin. Tanwin mana ada mim mati kat situ? Ustaz ni buat kampio saja. Tidak ada mim mati. Yang ada tanwin jumpa dengan huruf apa selepasnya? Ain. Maka sah kepunyaan hukum izhar halqi. Pandai. Selalunya anak-anak murid saya ni kalau jawab ramai-ramai ni, insya-Allah no problem Ustaz. Tapi kalau Ustaz tanya seorang-seorang, itu tengoklah keadaan semasa Ustaz. Kadang-kadang kamu salah. Tak apa puan-puan jangan risau. Pada waktu ini, pada tahap ini saya tak akan tanya seorang-seorang. Tapi kalau puan-puan nak jawab juga seorang-seorang, silakan, tak ada masalah. Angkat tangan dah boleh jawab insya-Allah. Tapi kalau boleh jawab ramai-ramai dah, biar rekan-rekan lain dapat juga peluang untuk menjawab insya-Allah. Okey, selesai ya soalan nombor 6. Soalan nombor 7. Annahum mab'uthun. Nak jawab satu hukum ke nak jawab dua hukum? Kalau saya jawab dua hukum.
Yang pertama annahum, nun satu, nampak jelas-jelas kat situ. Satu kalimah hukumnya dah tentu wajibul Una. guna. Puan-puan nampak ke tidak? Ni betul. Kalau nampak alhamdulillah. Jadi puan-puan tulis pada jawapan kalau baru nampak hari ni lah. Jadi puan-puan sampai dah nampak lama tu alhamdulillah. Okey, yang kedua puan, perkataan hum mab'uthun. Mim mati jumpa dengan mim satu. Ini di bawah tajuk bab 2 iaitu hukum izhar. Izhar syafawi. Idgham syafawi. Tengok kita sebut izhar ada yang tidak menjawab ustaz tadi syafawi pula. Sepatutnya idgham syafawi. Apa buat? Nak jawab soalan ustaz kena kuat iman perempuan ya. Minta maaf tak, saya ni ikut style arwah tok guru saya menanya. Kadang-kadang dia tanya soalan tu, kita direct dia jawab dengan confident je kita jawab. Sedangkan dia sebut tadi izhar. Sebenarnya bukan izhar tetapi idgham. Idgham apa puan? Syafawi. Alhamdulillah. Mu'tamad. Dan kebetulan perempuan tadi wajibul gunnah kan? Yang kedua tu idgham syafawi kan? Kebetulan kedua-duanya hukumnya Ngum. dengung tu bunyi apa tuan? Sengau. Bunyi sengau. Kat mana bunyi sengau gitu? Dalam rongga hidung. Berapa lama nak bunyi sengau? Dua apa? Harakat. Dua harakat. Jangan 2 rakaat. Minggu sudah ada pelajar jawab 2 rakaat. Bukan kelas ni, kelas lain. Allahu Akbar. Seronok sangat jawab soalan ustaz. Ustaz, 2 rakaat. Lah, bila masa ustaz kata 2 rakaat, 2 harakat. Ya, jangan confuse perkataan 2 harakat dengan 2 rakaat lain ya. Bapak ya, berhati-hati. Okey, kalau 2 harakat maksudnya 2 kiraan. Okey, teruskan dengan soalan yang ke-8. Dengar ustaz baca. Ayyuhiyal mauta. Baik, apakah hukum yang kita boleh jawab? Puan-puan apa jumpa apa dulu? Nun jumpa ya. Nun mati jumpa dengan ya. Puan-puan jangan sebut nun jumpa ya. Kalau nun jumpa ya, nanti anak cucu kita confuse. Nun apa? Nun berbaris ke? Nun bersatu ke? Nun mati. Puan-puan kena sebut nun mati jumpa dengan apa? Ya. Baru kita jawab idgham ma'al mu'tamad. Ustaz, saya nak jawab al-mauta dengan alif lam qamariyah. Puan-puan jangan jawab sebab hukum tu belum belajar lagi. Jadi hukum belum belajar jangan jawab ya puan-puan ya. Kalau nak jawab sat lagi lepas kita habis belajar. Okey, soalan nombor 9. Ikut ustaz. Min baini. Okey, jawab soalan ustaz dulu. Apa jumpa apa? Nun mati. Nun mati Jumpa ba. jumpa dengan ba. Baru ni kan dekat Baitul Hasan ada pelajar jawab apa tahu? Min kecil jumpa ba. Masa bila ustaz ajar min kecil jumpa ba apa buat? Yang saya ajar nun mati jumpa dengan ba. Tak ada dalam Quran mengatakan min kecil jumpa ba. Tak ada. Nun mati jumpa dengan ba. Habis tu ustaz, tu min kecil menegak ada kat situ. Sebenarnya min kecil menegak itu adalah menggantikan tanda mati yang sepatutnya ada pada nun. Jadi apabila digantikan pada min kecil menegak, maka itu sebab hukum ni namanya iklab. Apa makna? Tukar ataupun ganti. Jadi itu sebab dinamakan hukumnya iklab, di mana ulama sudah menggantikan ataupun sudah menukarkan tanda mati pada nun kepada min kecil menegak. Tetapi nanti bila puan-puan jawab, apa jumpa apa, jawab gini, nun mati jumpa dengan ba. Maka hukumnya apa tadi puan? Iklab. Iklab ni hukum dengung ke tak dengung? Dengung lah ustaz. Yang ustaz punya sengau tadi dengung lah namanya. Alhamdulillah. Sekali lagi dia ulang. Min baini. Mu'tamad iklab. Soalan ke-10. Mamnun. Terus jawab apa jumpa apa dulu? Min mati jumpa dengan nun. Ada jawapannya. Okey, macam mana cara kita nak mudah mengecam hukum? Begini puan-puan. Minggu sudah ustaz bahagikan waktu ustaz ni kepada tiga petak, iaitu petak yang pertama bab 1 nun mati dan tanwin, bab petak yang kedua mim mati, petak yang ketiga wajib berhujah. Minggu sudah ingat tak dekat whiteboard ya? Jadi kat situ puan-puan nampak mim mati kan? Maka puan-puan nak rujuk bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1, bab 2, bab 3. Sudah tentu bab 2. Kalau puan-puan rujuk bab 1, sampai esok takkan jumpa hukumnya puan-puan. Puan-puan kena rujuk bab yang kedua di bawah mim mati. Jadi di bawah mim mati ni ada 3 hukum. Ada idgham syafawi, ada ikhfa syafawi, ada izhar syafawi.
Jadi perkataan mamnun sudah tentu melibatkan hukum izhar syafawi mu'tamad. Okey, soalan yang ke-11. Dengar Ustaz baca dulu. Rabbuhum bidzambihim. Cara bacaan tu macam sama je kan, tetapi kena ingat hukumnya berbeza. Yang pertama sekali kita dengar Ustaz baca tadi ya. Rabbuhum bidzambihim. Cara bacaannya sama tak? Kata ulama sama. Cara bacaannya sama, tetapi hukumnya berbeza. Yang pertama mim mati jumpa apa? Ba. Nampak tak mim mati yang berbaring tu kan? Jumpa dengan ba. Itu namanya ikhfa syafawi. Tetapi yang kedua apa jumpa apa pun? Nun mati jumpa dengan ba. Hukumnya Iklab. Ustaz nak tanya, iklab, kalau iklab mak ayahnya siapa? Batul. Sudah pula. Kalau iklab mak ayahnya nun mati kan tadi. Kalau ikhfa syafawi mim mati tadi, mak ayahnya sudah situ mim mati lah. Bab yang kedua. Jadi puan-puan nampak tak? Walaupun teknik bacaannya sama, tetapi dia punya keluarganya berbeza. Kalau ikhfa syafawi keluarganya mak ayahnya mim mati. Kalau iklab mak ayahnya nun mati dan tanwin. Puan-puan faham tak Ustaz khabar begitu? Jadi gini puan-puan, saya tak berhenti nak bercakap dalam banyak menggunakan istilah-istilah Arab. Sebab apa? Kalau kita ngajar Quran ni dan guna banyak istilah-istilah bahasa Arab, nanti bukan semua kita dipaham. Dulu saya pernah mengajar begini. Dulu puan-puan tahu tak, saya ngajar semua tulis jari dulu. Dulu masa awal-awal saya ngajar lah. Puan-puan tahu apa yang berlaku pada pelajar saya? Dok menyalin apa yang saya tulis daripada awal kelas sampai habis kelas. Tak siap-siap lagi disalin ni. Kenapa Ustaz? Kenapa? Sebab bukan semua pelajar mahir tentang tulisan jari. Jadi Ustaz dok fikir-fikir macam mana nak mudahkan pengajaran ni. Maka Ustaz buat keputusan, Ustaz tulis rumi sahaja semua. Senang cerita. Jadi puan-puan semua boleh ikut Ustaz. Tapi kalau nak tulis jari, no problem. Tak ada masalah. Ya? Jadi puan-puan, gitulah cara kita sesuaikan pengajaran kita dengan usia kita pada waktu ini. Okey, silakan. Teruskan dengan soalan nombor 12. Wa amma, silakan. Dah ada mim sabdu kat situ. Apa dia? Wajibul ghanna mu'tamad. Okey, teruskan soalan 13. Min nutfatin khalaqah. Wakaf. Sekali lagi dengar Ustaz baca. Min nutfatin khalaqah. Ada berapa hukum? Mesti 2 hukum. Yang pertama, nun mati jumpa nun sabdu. Jawapannya idgham ma'al gunnah. Ada Ustaz, saya nak jawab I am boleh ke Ustaz? Boleh. Tak apa, halal. Ustaz terima. Yang kedua, fatin khalaqah. Nampak tak tanwin tu baris 2 di bawah jumpa dengan kha. Maka jawapan kita puan izhar halqi. Boleh follow ni? Boleh ya, insya-Allah. Siapa yang tertinggal jawapan, puan-puan minta tengoklah rakan-rakan di sebelah yang sudah pun menyalin jawapan tadi ya. Sekali lagi diulang. Min nutfatin khalaqah. Sebut. Yang pertama idgham ma'al gunnah. Yang kedua izhar halqi. Mu'tamad. Soalan 14. Itu saya berhentikan, saya wakafkan. Tapi kalau puan-puan rasa tak nak wakaf, puan-puan boleh sambung bacaan dengan perkataan ahu kat ujung dia. Ya, boleh juga, tak ada masalah. Yang penting nun mati jumpa dengan apa? Jim. Maka jawapannya ikhfa hakiki mu'tamad. Alhamdulillah. Ustaz satu hukum je? Ya, satu je lah hukum. Kalau ada hukum lain pun hukum tak belajar lagi, maka jangan jawab. Soalan 15. Waraihim muhayyiqa. Tu dia. Di tengah-tengah tu apa jumpa apa? Mim mati jumpa dengan mim yang bersabdu. Baik, jawapannya mesti idgham syafawi mu'tamad. Oh ya, saya nak ingatkan puan-puan ya. Idgham syafawi ni dia ada 2-3 nama tau. Kalau puan-puan tengok dalam buku Al-Quran yang kita pakai ni,
Dia tak sebut idgham syafawi tau. Dia sebut idgham mislain saghir. Puan-puan ingat ya? Idgham syafawi dia ada banyak nama. Antaranya ulama sebut idgham mislain saghir. Cuba sebut. Kalau puan-puan ada ni Quran yang bertajwid ustaz ni kan ada panduan hukum tajwid macam ni kan. Puan-puan takkan jumpa perkataan idgham syafawi tu. Jenuh puan-puan cari daripada atas ke bawah tak akan jumpa. Dia akan sebut dengan idgham mislain saghir. Dan ada pula ulama-ulama yang lain sebut apa tahu? Disebut idgham mutamassilan ma'al gunnah. Ada pernah saya dengar ada tok-tok guru sebut idgham mislain ma'al gunnah pun ada. Ada yang sebut idgham mislain syafawi pun ada. Allah, banyak nama puan-puan. Jadi ginilah, sekiranya puan-puan tak faham apa makna-makna bagi hukum tersebut, mungkin puan-puan baru dengar, puan-puan belajar dekat masjid lain dan sebagainya, puan-puan sila rujuk kepada ustaz yang mengajar puan-puan. Ustaz, hukum ni sama ke dengan hukum yang kita belajar? Jawapannya sama. Cuma namanya berbeza-beza saja, tapi merujuk kepada hukum yang sama. Jadi untuk kelas saya akan sebut waraihim muhayt dengan idgham syafawi. Itu untuk jawapan kelas saya lah. Tapi kalau kelas ustaz-ustaz lain mungkin dia akan sebut idgham mislain saghir, idgham mislain syafawi, idgham mislain ma'agunah dan sebagainya. Baik puan-puan, teruskan soalan yang terakhir. An'amta. Siapa tak tahu jawapan memang rugi dah. Pasal apa puan-puan, tiap-tiap hari duk baca surah ni, ayat ni tiap-tiap hari duk baca di dalam Fatihah kan? Baik, yang pertama nun mati jumpa dengan apa? Ain. Jawapan kita izhar syafawi. Betul ke izhar syafawi? Tidak, izhar halqi. Ya, macam nak ya kan jawapan ustaz tadi. Izhar halqi. Yang kedua, mim mati jumpa dengan ta, barulah izhar. Puan, izhar halqi dengan izhar syafawi, mereka ni mak ayah ni sama ke? Tak sama ustaz. Ustaz tanya kat kami mak ayah ni siapa? Baik, memang saya nak tanya pun. Izhar halqi mak ayahnya siapa? Nun mati dan tanwin. Kalau izhar syafawi mak ayahnya siapa? Mim mati. Alhamdulillah. Ini maknanya babnya berbeza, tetapi cara bacaannya sama je. Dua-duanya dibaca dengan izhar. Yang pertama tu nun tu diizharkan nun mati. Yang kedua mim mati itu juga diizharkan. Tetapi nama hukumnya berbeza. Yang pertama izhar halqi, yang kedua izhar syafawi. Jadi puan-puan selesailah jawapan kita. Nampak tak? Puan-puan buat masa ni puan-puan nampak ke tak nampak 3 bab hukum yang kita ajar? InsyaAllah nampak ustaz, walaupun kadang-kadang ada juga 1-2 hukum yang tak berapa nampak ataupun termis dalam jawapan kita. Alhamdulillah. Sekali lagi ustaz tanya, kalau puan-puan nampak apa yang ustaz ajar ni, setakat ni kita sudah belajar berapa bab? 3 bab. Dalam 3 bab ni berapa hukum? 9 hukum sudah dipelajari. Alhamdulillah. Jadi saya andaikan tadi majoriti puan-puan betul pada jawapan, tapi saya tahu mesti ada yang tertinggal jawapan ataupun tak cukup jawapan. Betul tak? Yang tak cukup jawapan tu puan-puan tulislah sendiri ya. Tulis pada jawapan masing-masing insya-Allah. Jadi hari ini, okey, tutuplah buku latihan tadi. Hari ini ustaz nak sambung kepada bab yang baru, muka surat, kalau buku tadi ustaz ni muka surat 34. Yang kita sebut nanti dengan nama hukumnya, bab yang keempat sebut sama-sama. Hukum alif lam. Hukum alif lam. Puan-puan pernah belajar hukum ni? Puan-puan pernah belajar ke tidak? Tak. Pernah belajar tapi dah lama dah tinggal ustaz. 30-40 tahun yang lalu. Allah, lama benar tinggal ni puan. Kadang-kadang yang seni Muslim ni usah soal jawab pun kadang-kadang kita lupa. Apatah lagi yang 30-40 tahun. Allahu akbar. Jadi puan-puan, sekarang ni kita nak belajar bab yang keempat, yang disebut ulama dengan namanya hukum alif lam. Puan-puan, ustaz nak tanya dulu, apa makna hukum? Hukum tu kaedah ataupun cara bacaan ataupun peraturan. Manakala alif lam itu apa? Siapa tahu alif lam itu apa? Senang dijawab. Ustaz, alif lam tu alif lam lah ustaz. Macam tu apa baik ustaz tak baik tanya. Lagi ni jawapannya. Kata ulama, tadi sampai saya jawab apa tadi? Hukum ni peraturan ataupun kaedah ataupun cara bacaan. Atau cara bacaan. Manakala alif itu kata ulama merujuk kepada huruf hamzah wasal. Huruf apa Pak? Ni, nampak tak? Selalu tak jumpa huruf ni. Ini apa namanya? Baik saya tulis. Aku kami lupa Ustaz. Ini namanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal tu apa?
Tak apalah, biasa jawab. Gabungan, kata ulama, gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Sekali lagi diulang. Apa dia hamzah wasal? Bacalah. Gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Puan-puan, yang menegak ni apa? Alif. Alif. Yang macam berundu ni apa? Sad. Kepala huruf sad. Bukan huruf sad, puan-puan. Kepala huruf sad. Puan-puan, maka kata ulama, gabungan alif yang menegak di atasnya kepala huruf sad dinamakan hamzah wasal. Sebut Hamzah wasal. atau ada segelintir ulama sebut apa tahu? Alif wasal pun sama juga. Hamzah wasal, alif wasal sama. Tapi hamzah wasal tu adalah nama yang kelima pada dia kan. Dan kalau ditanya oleh anak cucu apa dia hamzah wasal, jawab gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Setakat ni faham ke tidak tu? Okey, minggu depan Ustaz tanya balik tahu. Kalau puan-puan jangan pula senyap, biarlah Ustaz jawab. Ustaz soal Ustaz jawab, puan-puan jangan kayak itu. Minggu depan Ustaz nak puan-puan jawab soalan Ustaz, apa dia alif, apa dia hamzah wasal dekat sini, puan-puan mesti tahu jawapannya. Okey, setakat ni puan-puan dah tahu apa makna hukum, apa dia alif. Sekarang ni apa dia huruf lam? Lam tu apa? Ni mana huruf lam? Lam ni kata ulama adalah sebahagian daripada huruf hijaiyah, huruf Quran. Dan bentuk huruf lam tu apa? Bagaimana bentuknya? Lam ni adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah saya tulis. Huruf hijaiyah. Apa maksud huruf hijaiyah ni? Huruf Al-Quran kan? Dan bentuknya macam ni lah, macam mata kain. Betul? Jadi puan-puan, bila Ustaz terangkan begini, puan-puan akan faham apa dia hukum, apa dia alif, apa dia lam. Jadi sat lagi, apabila kita nak mengetahui tentang hukum alif lam, huruf ini mesti ada pada tulisan. Selagi puan-puan tak nampak huruf ni, selagi itu bukan hukum alif lam. Apakah huruf yang mesti ada? Ini. Huruf apa ni? Alif. Apa alif pula? Hamzah. Tak sampai 5 minit Ustaz cerita tadi. Ini huruf apa? Hamzah. Hamzah wasal. Ini huruf apa buat? Huruf lam. Dua huruf ni mesti ada pada tulisan. Selagi tak nampak, selagi itu bukan dikatakan hukum alif lam. Jadi setakat ni faham tak apa makna hukum alif lam? Sekali lagi das Ustaz tanya, apa makna hukum? Kaedah ataupun peraturan ataupun cara bacaan. Boleh berlaku lah tu. Apa dia alif? Hamzah wasal. Hamzah wasal ke apa? Gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Kemudian lam tu huruf apa? Huruf hijaiyah. Bentuknya macam mata kain. Alhamdulillah. Puan-puan, inilah mukadimah kepada apa yang dikatakan hukum alif lam. Okey, seterusnya kata ulama, tengok dalam buku tadi Ustaz. Hukum alif lam nanti dia akan terbagi kepada berapa? Dia akan terbagi kepada dua. Iaitu kat sini ya, saya banggakan kepada dua selalu ya. Terbagi kepada dua. Terbagi kepada dua. Iaitu yang pertama di sini disebut alif lam qamariyah. Cuba sebut. Alif lam qamariyah. Okey, baik. Yang kedua sebelah kanan pula alif lam syamsiyah. Sebut. Alif lam syamsiyah. Dan puan-puan, seperti mana hukum-hukum lain juga, mereka ni ada nama lain yang digunakan pakai oleh para ulama. Ada ulama mengatakan alif lam qamariyah itu juga boleh disebut dengan izhar qamari. Cuba sebut. Izhar qamari. Mungkin puan-puan pernah belajar dengan ustaz-ustaz lain, dia tak sebut alif lam qamariyah, dia kata izhar qamari ataupun disebut izhar qamariyah. Sama lah tu puan-puan. Tapi kena ingat, dalam kelas saya syorkan puan-puan guna nama yang ini, lagi senang. Alif lam qamariyah. Sebut sekali lagi. Alif lam qamariyah. Tapi kena ingat, kalau ada dekat TV, kat radio, ada ustaz sebut izhar qamari, dia adalah hukum yang sama seperti mana yang ustaz sebut tadi alif lam qamariyah. Manakala alif lam syamsiyah, dia ada nama lain tau. Ada juga setengah ulama sebut sebagai idgham syamsi. Sebut. Ataupun idgham syamsiyah. Sama dah tu. Tapi untuk kelas ustaz, saya syorkan puan-puan guna perkataan ini. Alif lam syamsiyah. Sebut. Jadi ginilah, Ustaz bagi kebebasan pada tuan-tuan nak guna mana satu nama terulang. Jadi puan-puan faham tentang hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Okey, baik, kita pergi hukum yang pertama dulu puan-puan ya.
Jadi sebut alif lam syamsiah. Tengok dalam buku tajuk ustaz. Apa maknanya alif lam qamariyah? Minta maaf. Apa makna alif lam qamariyah? Kata ulama pengertiannya merujuk kepada huruf alif lam dan bulan. Oh, maknanya alif ni merujuk kepada apa tadi? Bulan. Apalah bulan pula. Alif ni apa? Hamzah wasal. Ya Allah, kerja benar perempuan. Ni, perempuan jangan salah faham. Ustaz tanya alif tu apa? Hamzah wasal lah. Lam tu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Ustaz, Allah. kalau lam tu tak ada mati ya. Apa dia? Alif lam qamariyah tak ada mati ya. Oh, lam tak ada mati. Asal lagi. Yang tu itu step by step yang kita akan terangkan sebentar lagi ya. Sekarang ini saya nak jelaskan dulu apa makna alif lam qamariyah. Alif itu kata ulama merujuk kepada Hamzah bulan bukan Hamzah wasal. Kadang-kadang Ustaz pun terikut akan mungkin salah. Hamzah wasal. Manakala lam itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Habis cerita. Manakala kalau disebut qamariyah, maknanya apa? Bulan. Allahu Akbar. Maka bila kita combine namanya tuan, alif lam bulan. Tak sedap nama tuan, alif lam bulan. Jadi yang sedapnya sebut dalam bahasa Arab. Alif lam qamariyah. Sebut Alif lam qamariyah. Alhamdulillah. Puan-puan. Jadi inilah makna alif lam qamariyah secara satu persatu detail kat sini. Kemudian kalau ada ulama sebut izhar qamari, maka izhar itu maknanya nyata, terang, jelas. Nyata, terang atau jelas. Manakala qamari sudah tentu bulan. Jadi puan-puan, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, izhar qamari itu maksudnya nyata, terang, jelas bulan. Tak sedap puan-puan kalau sebut dalam bahasa kita. Dia kena sebut dalam bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran, iaitu izhar qamari. Baik, puan-puan, cuba tengok buku tajuk ustaz dulu. Bagaimana cara nak kenal alif lam qamariyah ni? Okey, kita tengok dalam bentuk statement dalam buku tajuk ustaz. Ikut dia, dalam satu kalimah terdapat huruf hamzah wasal dan lam mati diikuti salah satu dari 14 huruf qamariyah yang berbaris satu. Siapa yang faham statement ni, silakan alhamdulillah. Tapi kalau tak faham, mari ikut ustaz. Ustaz nak buat step by step. Puan-puan tahu tak, rupa-rupanya nak kenal alif lam qamariyah, dia ada 3 step. Ada berapa step? 3 step sahaja. Step yang pertama apa kata ulama? Dalam satu kalimah. Ni cara mengenalinya. Cara mengenali. Step yang pertama kata ulama mesti dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Maksudnya apa dalam satu kalimah ni? Maksudnya dalam satu perkataan. Ustaz, perkataan tu apa? Kalimah tu apa? Dengar balik-balik. Kalimah atau perkataan tu merujuk kepada gabungan beberapa huruf. Sekali lagi dia ulang. Apa makna kalimah atau perkataan? Gabungan beberapa huruf. Maka digabungkan beberapa huruf jadi apa tuan? Jadi satu kalimah. Jadilah satu kalimah ataupun dalam bahasa lainnya perkataan. Ya. Jadi puan-puan, ini adalah step yang pertama. Ikut ustaz ya. Dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal. Tengok depan. Puan-puan, dalam satu kalimah mesti ada huruf ni dulu. Selagi tak jumpa ni, puan-puan jangan kabur dia hukum alif lam. Ya. Jadi step yang pertama sekali lagi diulang. Dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal. Hamzah wasal tahu apa dia? Apa dia hamzah wasal? Gabungan alif dan kepala huruf sad. Jawapan jelas dia kat sana pun di atas ya. Jadi puan-puan jangan tak tahu pula minggu depan Ustaz tanya, puan-puan jangan senyap. Puan-puan kena jawab hamzah wasal tu gabungan alif dan kepala huruf sad. Dan puan-puan kena ingat tahu, kepala huruf sad ni mesti hanya berada di atas saja. Puan-puan tak akan jumpa di bawah. Kalau jumpa di bawah pada Quran, saya tak Quran tu, puan-puan kena tukar balik dengan Quran lain. Jadi puan-puan berhati-hati ya. Hamzah wasal kepala huruf sad ni hanya berada di atas saja, tidak berada di bawah. Ya. Baik puan-puan, ini step yang pertama. Step yang kedua, selepas hamzah wasal ni, step yang kedua, kalau puan-puan tengok dalam buku tajuk ustaz kata tadi, mesti ada huruf lam bertanda mati. Diikuti lam bertanda mati. Maknanya diikuti nombor 2 ke sini ya. Diikuti lam bertanda mati.
Lam tak ada mati. Dan sangat sami. Huruf lam ni mesti nampak mati pada dia. Selagi tak nampak mati, selagi itu bukan alif lam qamariyah. Jadi sekali lagi diulang, step yang kedua apa dia? Diikuti Ikuti dengan lam bertanda mati. tanda mati. Dan mati ni mesti nampaklah pada dia tau. Okey, baik, ini step yang kedua. Step yang ketiga. Step yang ketiga kat sini pula. Step yang ketiga, ikut ustaz. Berjumpa dengan salah satu 14 huruf qamariyah huruf qamariyah yang berbaris satu. yang berbaris satu Satu di mana? atas. Di atas, di bawah atau di depan. Sekali lagi diulang. Step yang ketiga, bertemu dengan salah satu 14 huruf qamariyah yang berbaris satu. yang berbaris satu. Maknanya perempuan, dia tak nak baris lain, dia tak nak tanda lain, dia tak nak tanda satu, dia tak nak baris dua, dia nak baris satu je. Sama ada baris satu di atas, di bawah atau di depan. Oh ya, berapa huruf qamariyah tadi? 14. Macam banyak je perempuan kan? Jadilah perempuan ya. Nak tahu huruf qamariyah, tengoklah buku tadi Ustaz tu ada belakang. Mari kita sebut boleh. Dan dulu arwah tok guru saya ada, kita sebut tiga-tiga. Sebut tiga-tiga, di mana dia kata gini. Kamu ada 5 petak ni, 5 petak satu, kamu ada 5 jari, satu jari ni ada 3 petak, satu petak, satu huruf. Jadi kamu sebut begini. Cuba ikut ustaz dan tengok dalam buku tajwid ustaz. Tengok ya. Alif ba jim, sebut. Alif ba jim. Ha fa ain. Ghin fa qaf. Kaf mim waw. Ha ya. Kalau ada setengah ustaz disebut ha hamzah ya, boleh, tak ada masalah. Sebab alif dengan hamzah sama. Jadi untuk dalam nota ustaz ni tadi, ustaz tak sebut hamzah sebab ustaz dah sebut alif. Dan kalau perempuan tengok alif dalam tulisan buku tadi ustaz ni, di atasnya ada hamzah kan? Maka perempuan samalah tu. Tapi tak apa, perempuan nak sebut 14 kali 12 terpulang. Kalau nak sebut 15, maka hamzah kena sebutlah. Tapi kalau tak nak sebut 15, sebut 14, maka hamzah jangan disebut. Sekali lagi diulang. Alif ba jim. Alif ba jim. Ha fa ain. Ghin fa qaf. Kaf mim waw. Ha ya. Berapa huruf? 14 huruf. Siapa punya hukum? Alif lam qamariyah. Puan-puan sebut, ustaz nak tulis ni. 1, 2, mulia sebut. Alif ba jim. Ha? Ha fa ain habis. Bagus. Kaf mim waw lagi. Alhamdulillah. Ha? Ya, bagus. Dan kesemua huruf ini, perempuan kena fahamkan ya. Kesemua huruf alif lam qamariyah ini mesti Berbaris. sama ada baris satu di atas ke di bawah ke di depan ke terpulang. Tengok kalimah apa yang kita jumpa ya perempuan ya. Jadi sempurnalah berapa step nak jadi alif lam qamariyah. 3 step yang mudah. Sekali lagi diulang. Dalam satu kalimah terdapat apa? Hamzah wasl. Itu step pertama. Step yang kedua diikuti lam bertanda mati. Pandai. Step yang ketiga berjumpa dengan salah satu 14 huruf qamariyah yang berbaris satu, sama ada atas, bawah ataupun depan. Jadi perempuan balik rumah, perempuan duduk tenang-tenang, perempuan tengok nota ustaz, insya-Allah perempuan faham apa yang dikatakan alif lam qamariyah. Dan perempuan yang kita dah berpuluh-puluh tahun baca Quran ni, perempuan selalu tak jumpa hukum ni dalam Quran. Selain itu, tapi malam ni ustaz tadi siapa nak soal jawab dengan saya di rumah ustaz. Jawabnya kami, saya soal saya jawab seorang-seorang ustaz, tapi tak tahulah jawapan betul-betul ke saya. Lepas ni puan-puan boleh bersoal jawab dengan kawan dalam kelas ataupun soal jawab dengan anak cucu di rumah. Ya, tapi dengan syarat kita ajar dulu hukum ni kepada mereka, baru kita soal jawab dalam bacaan kita. Puan-puan, kalau macam tu mari kita tengok contoh. Contohnya macam mana? Contoh dalam Quran untuk hukum ni begitu banyak. Contoh yang pertama saya nak tunjukkan perkataan ini. Tengok ni. Ikut ustaz baca. Al-alimun. Sebut. Al-alimun. Okey, perempuan, adakah ini alif lam qamariyah? Jawabnya iya lah. Pasal ustaz tulis kat sini, perempuan ini iya lah alif lam qamariyah. Apa buktinya? Ustaz
Ustaz, cukup syarat. Apakah syaratnya? Mari kita semak. Ini namanya apa? Satu kalimah. Satu kalimah ataupun satu perkataan. Apa makna kalimah? Gabungan beberapa huruf. Dalam kalimah ni ada berapa huruf? Maksudnya, tidak usah kami kira. Alif, lam, hamzah ataupun alif, lam, ya, mim. Berapa huruf? 6 huruf. Digabungkan menjadi satu kalimah. Bukan satu ayat, satu kalimah pun buat. Jadi kalimah ni kata ulama maknanya gabungan beberapa huruf. Jadi puan-puan betul itu. Dalam satu kalimah ada huruf apa mula-mula? Hamzah wasal ataupun alif wasal. Betul ini kan? Okay, diikuti lam apa? Lam mati. Nampak tak matinya? Ada. Nampak. Jadi, ada pemari pun sedap. Puan-puan, lam nampak mati kan? Alhamdulillah. Kemudian, jumpa dengan huruf apa? Huruf qamariyah. Dan huruf qamariyah ni apa? Hamzah ni, hamzah ataupun alif. Ni yang huruf yang pertama. Nampak tak? Alif dia tanya hamzah. Sama lah tu. Puan-puan nak sebut hamzah boleh, nak sebut alif pun boleh, tak ada masalah. Ustaz, saya ni lemah dalam bab mengingat huruf ni Ustaz. Macam mana kalau saya tak hafal huruf boleh tak? Boleh. Kata arwah tok guru saya, kalau kamu tak ingat huruf-huruf qamariyah ni tadi, kamu tengok huruf yang ketiga pada tulisan. Maka itulah adalah huruf qamariyah. Contohnya dalam kalimah ini, huruf yang ketiga huruf apa? Apa lam pula? Huruf alif. Yang tengok ni huruf alif. Maka inilah huruf qamariyah. Huruf yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga pada tulisan. Andai kata Papa lupa tak ingat 14 huruf ni, Papa tengok huruf yang ketiga. Selepas huruf lam mati. Selepas lam mati, huruf yang ketiga adalah huruf hamzah atau alif. Maka ini adalah huruf qamariyah. Maka muktamad ini adalah contoh alif lam qamariyah. Ikut Ustaz. Al-alim. Al-alim. Oi, baik. Apakah huruf qamariyah ni? Tak banyak pula. Alif atau hamzah. Dan nanti puan-puan gariskan kat mana tahu? Puan-puan gariskan 3 huruf ni. Puan-puan kena gariskan 3 huruf itu. Merujuk kepada hukum alif lam qamariyah. Oh ya Ustaz, kenapa hukum ini dinamakan izhar qamari? Pasal nanti puan-puan nampak tak lam mati kat sini kan? Setiap huruf yang bertanda mati, kata ulama, kamu kena izharkan. Izhar tu maknanya apa tuan? Jelas. Maka lam tadi berbunyi tak? Lam tadi bunyi tak? Bunyi lah pasal dia mati. Huruf yang mati kena izhar. Maka bacaannya sekali lagi. Las al-alim. Sebut alhamdulillah. Ini contoh untuk huruf alif. Saya nak bagi contoh ba pula. Ya. Oh, salah. Okey, kita wakafkan kat sini. Al-bab. Sebut. Al-bab. Puan, ini berapa kalimah? Satu kalimah. Dalam satu kalimah ni huruf apa yang pertama? Hamzah wasal. Diikuti lam apa? Lam mati. Kemudian bertemu dengan huruf apa? Ba. Dan huruf ba itu adalah huruf qamariyah. Kedudukannya nombor 3 selepas lam mati itu. Jadi kalau puan-puan tak ingat huruf qamariyah, no problem. Puan-puan tengoklah huruf yang ketiga pada tulisan, maka itu adalah huruf qamariyah. Maka ulama besar, kamu gariskan 3 huruf ini. Inilah dinamakan alif lam qamariyah. Ulang suara. Al-bab. Dan huruf qamariyahnya? Huruf qamariyahnya ba. Ada pula pelajar salah jawab. Ustaz, huruf qamariyahnya lam mati. Dah, bila masa lam mati jadi huruf qamariyah. Huruf ba dah, Ustaz kata tadi huruf yang ketiga. Okey. Huruf apa? Alif ba jim. Huruf jim pula ya. Al-jahilu. Sebut. Al-jahilu. Baik. Manakah huruf qamariyahnya? Apabila al pula tadi. Jim. Alhamdulillah. Jim dah huruf qamariyah. Mana kau tahu? Huruf yang ketiga. Selepas lam mati. Jadi kalau tuan tak hafal huruf qamariyah, no problem. Tak ada masalah. Puan tengok huruf yang ketiga. Dah tentu huruf yang ketiga alif, lam, jim. Jim itulah huruf qamariyah. Maka digariskan kalimah ini.
Al-jahilu. Sebut. Dan puan-puan, hurufnya banyak tak? Maka banyaklah contoh dalam Quran. Mari kita baca dalam buku Tajwid Ustaz ya. Tapi sebelum tu terlupa saya nak baca tadi. Kaedah bacaannya kalau puan tengok buku Tajwid Ustaz, menyatakan atau menjelaskan bunyi huruf lam mati dan semua huruf qamariyah seperti mana contoh yang Ustaz baca tadi. Mari kita baca semua contoh alif lam qamariyah dalam buku Tajwid Ustaz. Di bawah sekali muka surat 34 sebelah kanan. Al-awwalu. Bagus. Apakah huruf qamariyah padanya? Alif. Hamzah boleh, alif boleh. Puan-puan boleh tak gariskan selalu pada al-a. Al-a itu digariskan. Contoh yang kedua, al-fattahu. Al-Fattahu. Apakah huruf qamariyah padanya? Fa. Fa. Mana puan tahu? Huruf ketiga. Huruf ketiga selepas Lam. lam mati. Lepas lam mati confirm itu adalah huruf qamariyah. Dan puan-puan perhatikan kan, huruf qamariyah mesti Baris. berbaris. Dan berbaris apa kat situ? Berbaris satu ya. Sama ada atas ke bawah atau depan Ustaz, bergantung kepada ayat yang kalimah yang kami jumpa. Okey, settle yang dua tu. Sebelah kanan pula muka surat 35. Kita tengok contoh yang sebelah kanan. Ikut Ustaz. Al-bari'u. Al-Bari'u. Huruf qamariyah. Ba. Gariskan di bawahnya tu. Al-ba tu digariskan. Sambung. Al-jabbaru. Al-Jabbaru. Huruf qamariyah. Jim. Jim. Pandai. Seterusnya Al-hayyu. Al-Hayyu. Huruf qamariyah. Ha, pandai juga. Teruskan Al-khaliqu. Al-Khaliqu. Huruf qamariyah. Kha. Pandai. Teruskan Al-azizu. Al-Azizu. Huruf qamariyah. Ain. Pandai. Teruskan Al-ghafuru. Al-Ghafur. Huruf qamariyah. Kha ke ben? Apa sebut kha tadi? Itu bunyi huruf tersebut. Hurufnya adalah ghin. Mana ada huruf kha dalam Quran? Bukan huruf ghin dah. Ghin adalah hurufnya. Tapi kalau apa sebut kha tadi, itu adalah sebutannya. Maksud Ustaz, sebutan huruf ghin apabila dia berbaris satu. Tapi kalau Ustaz tanya apakah hurufnya, jawab huruf ghin sebagai hurufnya. Ulang suara. Al-ghafur. Al-Ghafur. Sambung. Al-qawiyyu. Atas. Huruf qamariyah. Qaf. Lagi. Al-kabiru. Al-Kabir. Huruf qamariyah. Oi, pandai. Al-mu'minu. Al-Mu'min. Huruf qamariyah. Oi, pandai juga. Al-wahidu. Al-Wahidu. Huruf qamariyah. Oi, pandai. Lagi satu. Al-huda. Al-Huda. Huruf qamariyah. Ha apa? Jawab dah ha simpul ataupun ha dhamir ataupun ha besar. Ya, ha besar ataupun ha simpul ya. Puan-puan nampak tak kat situ? Ha dhamir ataupun ha simpul adalah huruf qamariyah padanya. Ulang suara. Al-huda. Al-Huda. Dan yang terakhir al-yamin. Al-Yamin. Huruf qamariyahnya huruf ya. Puan-puan perasan tak? Semua huruf qamariyah mesti berbaris. Puan-puan, baris yang ada padanya maybe baris satu di atas, maybe satu di bawah, maybe satu di hadapan. Bergantung apa kalimah yang kita jumpa ya, insya-Allah. Jadi puan-puan, susah ke senang nak mengucap alif lam qamariyah ni? Senang kalau kita faham hukum tersebut puan-puan. Dan yakinlah puan-puan, hari ini puan-puan faham hukum alif lam qamariyah, lepas ni puan-puan boleh baca apa jua ayat Quran, puan-puan mesti kenal, mesti boleh cap itu adalah alif lam qamariyah. Tapi syaratnya kena fahamkan betul-betul. Berapa step nak jadi alif lam qamariyah tadi? 3 step. Okey, ada soalan nak tanya tak sebelum saya pindah kepada statement berikutnya? Ada soalan? Ataupun Ustaz nanti akan datang saya tanya lah Ustaz? Tak apa, tak ada masalah. Ada, silakan Puan. Apa dia? Cara mengenali step by step tadi. Okey, tak apa. Puan-puan, cara ataupun step by step untuk mengenal alif lam qamariyah ada berapa ni? 3. Ada 3 step. Okey, cuba kita ulang lagi sekali. Dengar dan ikut Ustaz. Dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal. Itu step pertama ya, hamzah wasal mesti macam ni tau. Ya. Diikuti lam bertanda mati. Mesti ada huruf lam macam mata kain tu bertanda mati.
Dan puan-puan jangan lupa tanda matinya mesti nampak pada tulisan dia. Selagi tak nampak maka dia bukan alif lam qamariyah. Okey, step yang ketiga bertemu dengan salah satu 14 huruf qamariyah yang berbaris satu. Berbaris satu di mana? Atas, bawah atau depan. Tengoklah huruf apakah kalimah padanya, maka itulah baris yang mesti ada padanya. Dan puan-puan huruf qamariyah ada berapa tadi? 14. No discount. Jangan pula minggu depan sebut 12, 11 puan-puan. Minggu sampai bila-bila sebut 14 huruf ya. Dan 14 huruf itu disebut begini. Alif ba jim. Ha fa ain. Ghin fa qaf. Kaf mim waw. Ha ya. Alhamdulillah. Puan-puan, sampai bila-bila inilah huruf di dalam Quran. Dan apa contoh-contoh yang banyak puan baca tadi, semuanya merujuk kepada huruf-huruf ini dalam contoh-contoh tersebut ya. Dan puan-puan, sebelum saya pindah kepada alif lam syamsiah, Ustaz nak khabar ni, ini penting. Ulama kata dalam surah Fatihah mesti ada 4 alif lam qamariyah. Ada berapa puan? 4. Pegang dia dulu. Balik rumah cerita pada sahabat anda ataupun kepada adik keluarga kita di rumah, terutamanya anak cucu. Dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah, perhatian, saya letak di bawah saja, perhatian. Dalam surah Al-Fatihah ya, mesti ada 4 alif lam qamariyah. Apakah 4 kalimah itu? Yang pertama, kalau puan-puan perhatikan pada ayat yang kedua, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perasan tak ayat pertama, ayat yang kedua, minta maaf. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ambil perkataan Alhamdulillah saja. Cuba ikut Ustaz. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Alamin. Al-Alamin. Ni yang selalu kita baca dengan wakafkan bacaan pada di ujung dia. Ini ayat yang kedua juga. Ayat yang kedua. Macam mana kita baca ayat ni? Al-Alamin. Apa hukum bacaan kita? Ya, alif lam qamariyah ada. Dan Ustaz tak tanya lagi ni. Ustaz tak tanya lagi. Apakah huruf-huruf bagi kalimah ini huruf qamariyahnya? Ustaz lagi Ustaz tanya. Okey, setakat ni ada berapa dah? 2. Lagi kat mana Ustaz? Al-Mustaqim. Okey ya. Al-Mustaqim. Okey ya. Al-Mustaqim. Okey. Cuba sebut Al-Mustaqim. Dan yang terakhir Al-Maghdubi. Sebut Al-Maghdubi. Kita sebut Al-Maghdubi. Sebut yes. Ini adalah yang keempat. Jadi total alif lam qamariyah dalam Fatihah ada berapa? Ada 4. Mari kita semak apakah huruf-huruf qamariyah pada setiap kalimah ini. Yang pertama diulang, Alhamdulillah. Nak tahu huruf qamariyah? Tengok huruf yang ketiga. Selepas lam mati. Huruf apa tu? Ha. Maka inilah namanya alif lam qamariyah. Ustaz, kami nak gariskan berapa huruf? Kata ulama, kamu kena gariskan 3 huruf, iaitu hamzah wasal, lam mati dengan huruf qamariyah. Cuma bila ditanya apakah huruf qamariyahnya, jawablah huruf ha. Pasal dia huruf yang ketiga selepas lam mati. Jadi puan-puan, setakat contoh yang pertama okey. Alhamdulillah. Contoh yang kedua, Al-Alamin. Sebab apabila pula huruf adalah qamariyahnya Ain, maka digariskanlah 3 huruf ini, Al-Alamin. Contoh yang ketiga, Al-Mustaqim. Huruf qamariyahnya apa? Mim, pasal dia adalah huruf yang ketiga selepas lam mati. Maka digariskan kalimah ini pada perkataan al-mu. Ya. Tapi kena ingat ni perempuan, bila perempuan nak bagi contoh, perempuan jangan tulis al-mu saja tau. Kalau al-mu tak tahu apa makna. Kalau al-mustaqim adalah maknanya. Jadi perempuan bahasa Arab ni sensitif. Perempuan jangan main sedikit Ustaz. Saya rasa saya tak tulis al-mu saja Ustaz, tak boleh. Perempuan kena tulis al-mustaqim. Baru ada makna, iaitu jalan yang lurus. Ya, jadi perempuan
Bahasa Arab, bahasa Quran ini cukup sensitif. Begitu juga dengan kalimah yang keempat, al-maghdubi. Sebut Al-Maghdubi. jangan tulis al-ma saja. Ma sampai sini je. Yang ni tak nak tulis. Tak boleh. Dia kena tulis al-maghdubi sebab al-maghdubi ni adalah satu perkataan, satu kalimah. Jadi puan-puan kena gariskan huruf hamzah wasal, lam mati dan huruf mim. Jadi kesimpulannya dalam Fatihah ada berapa alif lam qamariyah? 4. Ada 4. Tetapi ingat puan, bila kita baca sekali lagi surah Al-Baqarah ataupun apa dua surah yang panjang seumpama dengan dia, maka banyaklah kita jumpa alif lam qamariyah. Oh ya, puan-puan tahu tak, bila kita bincang belajar hukum alif lam ni, tak kisahlah qamariyah ke syamsiah, rupa-rupanya nak cari dalam Quran cukup mudah sebab ia hanya berlaku pada kata nama. Kata nama dalam bahasa Arab disebut sebagai isim. Isim itu kata nama. Apa dia kata nama? Ialah isim tu apa? Ya, bagaimana aku jawapan. Kata nama tu isim, isim kata nama. Kata nama itu maksudnya perkataan yang merujuk kepada nama suatu benda. Senang ceritanya. Bukan perkataan yang merujuk kepada nama suatu benda ataupun suatu perkara lah. Jadi puan-puan, contohnya kalau kita sebut nama-nama Allah. Contohnya Ar-Rahmani, Ar-Rahim, itu nama-nama Allah. Hanya Allah saja yang ada nama itu. Jadi ini merupakan kata nama ataupun disebut dalam bahasa Arab isim, kata nama. Tapi tak apalah puan-puan, mungkin majoriti tak belajar bahasa Arab. Tapi Ustaz nak khabar ni, nak cari hukum alif lam qamariyah ke syamsiah, carilah hukum ataupun perkataan yang disebut sebagai isim, kata nama. Ya? Dan puan-puan, setakat ni alif lam qamariyah ada soalan tak? Last kali Ustaz tanya, dalam Fatihah ada berapa alif lam qamariyah? 4. Ada 4. Apa perkataannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi, Al-Mustaqim. Al-Alamin lagi, Al-Mustaqim lagi. Alhamdulillah. Minggu depan Ustaz tanya. Jangan salah, jangan tak jawab soalan Ustaz minggu hadapan ya. Jadi puan-puan tolong ambil note, ambil gambar kalau tak sempat nak salin. Seterusnya, saya nak bertajuk kepada hukum yang kedua, adik-beradiknya adalah muka surat yang ke-36. Sila buka muka surat 36, buku tadi Ustaz, yang kita sebut sebagai alif lam syamsiyah. Sebut Alif lam syamsiah. atau nama lain baginya idgham syamsi. Sebut Idgham syamsi. macam biasalah, setiap hukum tu ada makna yang tersendiri. Jadi kalau orang tanya apa dia alif, alif itu adalah hamzah, hamzah wasal, hamzah wasal ya. Manakala lam itu adalah huruf hijaiyah, huruf hijaiyah ataupun huruf Al-Quran. Manakala syamsiah itu merujuk kepada matahari. Sekiranya ada ulama ataupun ustaz-ustaz mengajar disebut dia tak sebut alif lam syamsiah, disebut idgham syamsi, maka idgham itu maknanya masuk. Manakala syamsi itu matahari. Jadi kalau tengok dalam terjemahan bahasa kita, maknanya hukum ni namanya apa tahu? Masuk matahari. Tak sedap bunyi beban. Dia kena sebut idgham syamsi ataupun biasa saya sebut sebagai alif lam syamsiah. Terpulang pada tuan-tuan nak guna nama mana pun saya faham, tak ada masalah. Dan puan-puan, tapi kalau boleh ya dalam kelas saya kita seragamkan namanya supaya senang kita nak faham hukum tersebut. Baik tuan-tuan, sekali lagi diulang, alif lam syamsiah. Sebut Alif lam syamsiah. atau idgham syamsi. Idgham syamsi. Baik. Baru kita tengok apakah cara mengenali, bagaimana cara nak kenali hukum alif lam syamsiah ini. Tengok ya dalam buku tadi Ustaz. Dalam satu kalimah Dalam satu kalimah terdapat huruf hamzah wasal terdapat huruf hamzah wasal diikuti lam tiada tanda, diikuti salah satu dari 14 huruf syamsiah yang bertanda satu dan bertanda satu. Kadang-kadang ada pelajar payah nak faham ni kalau Ustaz buat dalam bentuk statement macam ni. Tapi jangan risau, bapa kan datang kelas Ustaz, maka Ustaz akan buat poin-poin ataupun step by step bagaimana nak kenal alif lam syamsiah. Seperti mana alif lam qamariyah, cara nak mengenalnya pun ada 3 step. Iaitu yang pertama, cara mengenali ya. Cara mengenali dia ada 3 step juga. Yang pertama sudah tentu dalam satu kalimah. Ini step yang pertama ya, dalam satu kalimah. Okey itu Ustaz, dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal. Wasal. Sama tak dengan qamariyah tadi? Sama, kebetulan sama.
Sekali lagi diulang, dalam satu kalimah terdapat apa? Hamzah wasal. Mesti ada hamzah wasal. Selagi tak jumpa hamzah wasal, maka bukanlah alif lam syamsiah padanya. Kemudian diikuti apa tau? Diikuti lam. Ni diikuti lam, kata ulama apa ni? Lam tiada tanda. Ikut ustaz, diikuti lam tiada tanda. Lam tiada tanda. Kenapa ustaz kata begitu? Sebab nanti dalam Quran lam tu memang kosong. Tak ada tanda apa-apa. Jadi arwah Tok Guru saya ingat dia, supaya kamu cepat faham, kamu sebut je lah lam tiada tanda. Habis cerita. Tapi sebenarnya lam tu bertanda mati pun. Habis tu ustaz, kenapa tak bubuh tanda mati? Untuk membezakan dengan Qamariyah. Kalau dia bubuh juga mati, tak ada beza dah dengan Qamariyah. Tadi Qamariyah lamnya nampak mati tak? Ya. Nampak, tapi untuk Syamsiah lamnya tak nampak mati. Maka dipendekkan cerita, kita sebut begini, lam tiada tanda. Lam tiada tanda. Itu step yang berapa? Kedua. Yang kedua. Sekali lagi diulang, step yang pertama, dalam satu kalimah Dalam kalimah terdapat hamzah wasal. terdapat hamzah wasal. Diikuti Diikuti lam tiada tanda. lam tiada tanda. Lam tu kosong aja. Puan jangan nak cari lah tanda apa kat situ. Memang takkan ada tanda apa-apa padanya. Kemudian step yang ketiga, bertemu dengan salah satu Salah satu 14 huruf kelas huruf Syamsiah Syamsiah yang bersatu yang bersatu dan berbaris satu. dan berbaris satu. Puan-puan, huruf Syamsiah kali ini dia nak bersatu dan berbaris satu. Sama tak dengan Qamariyah? Tak sama puan-puan. Pasal apa? Untuk Qamariyah hurufnya hanya sekadar berbaris sahaja. Tetapi Syamsiah hurufnya dia nak bersatu. Satu ni wajib pada dia. Dan di samping itu nanti dia ada baris satu pada dia. Jadi puan-puan perhatikan di situ apakah perbezaan yang puan-puan akan nampak pada hukum alif lam Syamsiah. Sekali lagi diulang step yang ketiga, bertemu dengan salah satu 14 huruf Syamsiah 14 huruf Syamsiah yang bersatu yang bersatu dan berbaris satu. dan berbaris satu. Selesai. Tamatlah sudah 3 step bagaimana nak kenal alif lam Syamsiah. Puan-puan, huruf Syamsiah ada berapa tadi kita sebut? Tapi puan-puan tak sebut lagi huruf dia. Cuba tengok buku tanya ustaz. Puan-puan tak hafal lagi kan? Mari kita hafalkan dan cuba kita sebut dengan betul. Ikut ustaz ya. Puan-puan guna kaedah jari seperti mana arwah Tok Guru saya ajar. Satu jari ada 3 petak, satu petak, satu huruf. Tengok saya baca. Ta ta dal dal ra zai sin shin sada dad qada fa qada lam nun, minta maaf. Lam nun sebut. Saya teringat pula hukum fatiki bukan fa qaf ka bukan ya. Sekali lagi diulang sekali lagi tuan ya. Ta dal dal ra zai sin shin sada dad qada lam nun. Bagi saya lah hukum huruf alif lam Syamsiah lagi senang pada Qamariyah. Pasal apa? Puan-puan kalau hafal huruf hijaiyah alif bata tu, puan-puan teruskan aja dengan huruf-huruf yang kita sebut sekali lagi. Sekali lagi cuba kita ulang balik bagi hafal betul-betul. Ta dal dan ra zai. Teruskan dengan huruf hijaiyah. Sin shin sad dad qada lam nun. Berapa huruf? Okey, cuba sebut sekali lagi. Ustaz nak tulis di whiteboard. 1, 2, boleh sebut. Betul? Zai, betul? Betul? Dia? Lam nun. Alhamdulillah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 huruf. Ya betul. 14 huruf. Ta dan dal ra zai sin shin sad dad sad mana ketiga. Sad sin shin sad. Maksudnya kat sini sad dulu, lepas tu dad, baru dad. Qadha kat sini dha, barulah kita sebut lam dengan nun. Bagus, semuanya ada mesti 14 huruf. Dan kesemua 14 huruf ini mesti bersatu. Kalau puan-puan takut lupa kan, puan-puan buku satu belaka pada semua huruf ini. Tengok macam Ustaz buat ni. Kita buku satu selalu. Ini.
Kalau kita faham bahawa huruf ini mesti bersatu. Kalau tak jumpa satu, maka tak layak jadi huruf syamsiah. Baik, tuan-tuan, ada berapa step nak jadi hukum alif lam syamsiah? 3. Serupa macam alif lam qamariyah juga, tetapi ada step-step yang sedikit berbeza dengan qamariyah. Betul? Step mana yang berbeza? Pada step yang kedua dengan ketiga. Step yang pertamanya sama, iaitu terdapat hamzah wasal. Tapi bila step yang kedua pada alif lam syamsiah, lamnya mesti tiada tanda. Lamnya kosong saja, tak ada tanda. Kemudian step yang ketiga pada syamsiah, huruf syamsiahnya mesti ada satu dan berbaris satu. Mari kita tengok contoh, apakah contoh-contoh bagi alif lam syamsiah. Okey, baik. Contohnya begitu banyak dalam Quran. Contohnya kalau huruf tahu saya ambil contohnya senang. Asy-syamsi. Huruf sin dulu ya. Asy-syamsi. Ya. Okey, tuan-tuan perhatikan contoh yang saya tulis di sini. Perkataan asy-syamsi sebut asy-syamsi. Boleh nampak ya? Asy-syamsi sebut asy-syamsi. Baik, ini namanya satu kalimah. Dalam satu kalimah ni yang mula-mula sekali ada apa? Hamzah wasl. Apa hamzah wasl? Dia ikuti lam apa? Lam tak ada tanda. Lam tak ada tanda apa-apa. Kita sebut je lah lam tak ada tanda. Kemudian berjumpa dengan huruf syamsiah yang huruf syamsiah mesti bersatu. Maka satu-satunya huruf yang bersatu adalah huruf shin. Dan kata ulama nak tahu huruf syamsiah juga seperti mana qamariyah, kamu tengok huruf yang ketiga selepas lam tak ada tanda. Lepas lam tak ada tanda, itulah huruf syamsiah. Jadi kalau kamu tak ingat huruf syamsiah 14 ni, tak apa, no problem. Kamu tengoklah huruf yang ketiga selepas lam tak ada tanda, yang bersatu itu adalah huruf syamsiah. Jadi kita nak kena gariskan kat mana? Gariskan yang ini. Gariskan 3 huruf ini, ya. Ataupun perkataan ini, tuan-tuan. Assalamu. Selalu kita bagi salam kan? Assalamualaikum, contoh kan? Rupa-rupanya alif lam syamsiah. Macam mana ejaan ini? Assalamu sebut assalam. Ingat assalamualaikum, ingatlah alif lam syamsiah, puan dan puan. Kalau ditanya apakah huruf syamsiah pada itu? Apakah huruf syamsiah pada itu? Adalah huruf sin. Maka puan gariskanlah 3 huruf ini. Apa lagi contoh dalam Quran? Banyak contoh. Contoh yang lain kita boleh sebut perkataan ini yang selalu kita sebutlah as-salata. As-salata. As-salat. Ni. Cuba ikut Ustaz. As-salata. Sebut as-salat. Jangan baca as-salawata. Salah. Pasal itu waw ni huruf yang tak ada baris. Macam mana puan-puan boleh baca as-salawat pula? Di bacaan ni dia as-salata. Sebut as-salata. Ustaz, bukan tu waw tu alif ni baris. Alif tu bukan baris. Alif tu adalah huruf mad yang diambil dalam bacaan nanti. Dekat sini nanti puan-puan tahu tak alif ni kalau dalam bahasa Arab dah disebut adalah sebagai alif maksurah ataupun alif kecil yang dianggap sebagai huruf mad, dan secara otomatik huruf waw yang besar di bawahnya dihazafkan. Hazaf ni maksudnya dihilangkan daripada bacaan. Maka puan-puan kena baca gini tahu. As-salata. Sebut as-salata. Ada. Puan-puan berbalik kepada hukum alif lam syamsiah. Adakah ini alif lam syamsiah? Mana puan tahu? Jawab tidak. Cukup syarat. Cukup syarat. Apakah syaratnya? Dalam satu kalimah terdapat apa? Hamzah. Diikuti lam tiada tanda. Kemudian bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Huruf syamsiahnya apa tuan? Sad. Maka gariskanlah ketiga huruf ini. Maka selesai jadi hukum alif lam syamsiah. Oh ya Ustaz, dalam Fatihah dia tak ada lam syamsiah? Jawapannya ada. Tapi sebelum saya tunjukkan dalam Fatihah, apa kata puan-puan baca contoh dalam kaji Ustaz dulu. Puan-puan tengok ya, muka surat 36. Muka surat 36 sebelah kanan. At-tawwabu. Sebut at-tawwabu. Perhatikan sekali lagi. At-tawwabu. Sebut
huruf syamsiah padanya? Ta. Ta. Mana puan tahu? Ta. Jawab huruf yang ketiga selepas lam tak ada tanda. Ustaz, boleh tak saya kata waw? Ustaz, waw pun ada satu juga. Tak boleh sebab waw tu dah jadi huruf yang keempat. Ustaz khabar, huruf syamsiah mesti huruf yang ketiga selepas huruf lam tiada tanda. Sekali lagi diulang. At-tawwabu. Muqtamad, bapa gariskan hamzah wasal, gariskan huruf lam, gariskan huruf ta yang bersatu. Seterusnya, at-thabitu. Apa huruf syamsiah? Ta. Mana puan tahu? Huruf yang ketiga. Cuba syarat baca buat. Huruf yang ketiga selepas lam mati. Lam tak ada tanda. Minta maaf. Lepas lam tak ada tanda itulah huruf syamsiah, iaitu huruf ta yang bersabdu. Sambung. Ad-dahru. Sebut. Apakah huruf syamsiah padanya? Dal. Pandai. Sebelah kiri pula. Asyadidu. Apakah huruf syamsiah padanya? Shin. Seterusnya. As-samadu. Ataupun kalau kita wakafkan as-samad, sebut boleh tak ada masalah. Yang penting huruf syamsiah ni apa? Sad. Pasal huruf yang ketiga selepas lam tiada tanda. Okey, sambung. Ad-durru. Huruf syamsiah Dad, iaitu huruf yang ketiga ya. Okey, buka surat 37 sebelah kanan. Ad-dikru. Atas ya. Ad-dikru. Nampak huruf syamsiah? Dal. Bagus, sebab dia bersatu dan huruf yang ketiga selepas huruf lam dan tanda. Sambung lagi. Ar-Rahmanu. Huruf syamsiah. Huruf pandai. Az-Zaitun. Huruf syamsiah. Zai pandai. As-Salamu. Huruf syamsiah. Si pandai. Sebelah kiri. At-Tayyibu. Huruf syamsiah. Ta pandai. Al-Zahiru. Huruf syamsiah. Ta semuanya bersabdu, betul? Dan letaknya mesti huruf yang ketiga selepas lam tiada tanda. Seterusnya Al-Latifu. Puan-puan, huruf syamsiah lam yang mana? Kat situ ada dua lam. Puan-puan kena jawab lam yang ketiga. Lam yang ketiga itulah maknanya huruf yang ketiga, iaitu huruf lam yang bersabdu, itulah huruf syamsiah padanya. Manakala huruf lam yang kedua tu ataupun pada nombor 2 tu adalah huruf lam yang tiada tanda. Puan-puan jangan salah baca ya. Yang ni Al-Latifu ni sebahagian daripada nama-nama Allah yang Maha Lembut. Al-Latif itu maknanya Maha Lembut. Jadi sekali lagi diulang perkataannya Al-Latifu. Dan yang terakhir An-Nur. Apakah huruf syamsiah padanya? Nur. Dan puan-puan jangan lupa tahu, perkataan An-Nur ni Ustaz khabar sebelum ni boleh jadi berapa hukum? 2. Yang pertama tadi alif lam syamsiah, betul? Tetapi oleh kerana nun tu bersabdu dalam satu kalimah, maka layak jadi hukum wajibul nun. Boleh buat not tak sikit dekat situ, puan-puan tambahlah nama hukumnya alif lam syamsiah, lagi satu wajibul nun. Atas sebab ada nun yang bersabdu dalam satu kalimah. Puan-puan, setakat contoh-contoh yang Ustaz bagi tadi boleh baca ke? InsyaAllah selagi Ustaz ada di depan kami, selagi kami belajar, Ustaz ada cikgu, insyaAllah kami takkan lari daripada bacaan yang sebenar. Mudah-mudahan puan-puan saya doakan sentiasa panjang umur, sentiasa sihat, sentiasa diberikan masa oleh Allah untuk datang belajar walaupun seminggu sekali. Nampak tak puan-puan? Bila kita belajar, apa yang tak nampak kita boleh nampak, ataupun apa yang tak betul pada bacaan kita, insya-Allah puan-puan boleh dapat bacaan yang betul. Tapi dengan syarat berguru lah. Baik, setakat ni contoh tadi faham ke tidak tu? Ya tuan. Allah tu alif lam. Untuk nama Allah, kata ulama asal hukumnya adalah alif lam syamsiah. Tetapi oleh kerana melibatkan nama Allah, nama yang mulia, maka diberikan nama dengan satu nama yang khusus. Ulama kata apa tahu? Alif lam al-jalalah. Alif lam apa tuan? Al-jalalah. Apa makna alif al-jalalah tuan? Alif lam pada kata nama Allah. Hanya pada nama Allah saja. Tapi kata ulama, kata tok guru saya,
asal usul nama Allah tulisannya, kalau korang nampak nama Allah ya, tulisannya begini kan, alif lam ha, macam ni, betul? Dan kalau korang tengok step by step nak jadi alif lam syamsiah, betul ke tidak? Menepati ke tidak? Jawapannya betul. Korang nampak tak ni satu kalimah? Ada apa? Hamzah wasal. Diikuti lam apa? Lam keadaan tanda. Kemudian jumpa dengan huruf syamsiah. Dan kebetulan huruf syamsiah ni lam. Dan lam itu mesti bersatu. Maka sahlah ini alif lam syamsiah. Tapi ulama pesan, kamu kalau boleh untuk nama Allah jangan sebut alif lam syamsiah. Sebab ia nama yang mulia, maka disebut dengan satu nama yang khusus, disebut dengan alif lam al-jalalah. Sebut sama-sama alif lam Jalalah. disebut, saya tulisnya alif lam al-jalalah. Dan siapa kalau perempuan belajar dengan ustaz pada semester akan datang, alif lam jalalah ni ada dua bacaan tuan. Satu baca tebal, satu baca nipis. Kalau tuan-tuan baca bismillah tu tebal ke nipis tuan? Nanti dulu saya bacakan dulu. Bismillahi tebal ke nipis? Nipis. Mana Datuk Imam baca bismillahi, tak ada beban. Kalau baca gitu juga hukum bacaan tuan-tuan sah tapi makruh. Sebab tuan-tuan tidak membaca dengan nipis. Begitu juga dengan alhamdulillahi tebal ke nipis? Nipis kan? Tak ada Tok Imam baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada. Kalau ada Tok Imam tanya kat dia lepas sembahyang Tok Imam, saya ni lupa apa nama hukum tadi tu. Mesti dia akan jawab alif lam nipis. Tak boleh baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau baca juga gitu, bacaannya sembahyangnya sah tetapi hukum bacaannya makruh. Apa makna makruh tuan? Buat tak berdosa tinggal ibadah ya, alhamdulillah. Buat tak berdosa tinggal dapat pahala. Jadi perkara makruh ni elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal jangan buat. Jadi sekali lagi saya cover soalan tuan tadi, nama Allah ni layaknya hukum apa? Okey, dengar boleh-boleh. Asal hukum nama Allah adalah alif lam syamsiah. Sebab bila kita cek dan balik tadi step by step nak jadi alif lam syamsiah memang menepati kaedahnya. Tetapi oleh kerana ini nama Allah, maka ulama sebut dengan alif lam al-jalalah. Sebut Alif lam al-jalalah. maknanya apa? Alif lam pada kata nama Allah. Ya? Baik tuan-tuan, sebelum saya kenalkan tuan-tuan baca Quran, saya nak bagi tahu dulu. Sebenarnya ada lagi cerita tentang hukum alif lam syamsiah, nanti saya sambung minggu depan. Tapi sebelum kita baca Quran, saya nak sebutkan dalam surah Al-Fatihah rupa-rupanya ada 8 alif lam syamsiah. Berapa puan? 8. Kalau Qamariyah 4, Syamsiah mesti 8. Apakah 8 alif lam syamsiah itu? Baik, saya tulis kat sini ya. Perhatiannya dalam surah Al-Fatihah mesti ada 8. Apakah 8 itu? 8 kali. Mesti ada. Yang pertama iaitu pada perkataan Ar-Rahmani. Bismillahirrahmani. Rasa tak perkataan Ar-Rahmani? Dan kemudian nampak apa rasa tak perkataan Ar-Rahim? Ar-Rahim. Kemudian Bapak kena ingat Ar-Rahmani dengan Ar-Rahim dalam surah Fatihah diulang 2 kali. Pada ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga. Betul tak? Ya, jadi puan-puan kat sini kita buat note 2 kali. Bermakna sudah jadi berapa? 4. Ar-Rahmani 2, Ar-Rahim 2. Jadi 4 dah. Okey, seterusnya kata ulama perkataan apa? Ad-din. Ad-din. Maliki yaumiddin. Tapi tuan-tuan ambil ad-din saja. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal as-siratal. Ini angka berapa? Tadi 4, 5, 6. Dia mesti ada sebanyak 8. Okey. 2 lagi kat mana? Alladzina. Dan yang terakhir ad-dallin. Selesai dah sudah sebanyak 8 alif lam syamsiah dalam
dalam Fatihah. Mari kita ulang bacaannya satu persatu dan tandakan di manakah huruf syamsiah bagi 8 kalimah ini. Okey, ready? Yang pertama sebelah kanan ikut Ustaz. Ar-Rahmani. Mana agaknya huruf syamsiah? Mana huruf syamsiah? Ra. Mana tuan tahu? Ayat Huruf ketiga selepas lam. lamat. Apa lam mati pula? Lam tak ada, tak ada. Allah sabar saya tanya kamu memang sabar. Saya kalau tak saya tak sabar saya tak gaduh. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada pelajar tanya kat ustaz, kenapa ustaz sabar menolong ya kami ustaz? Banyak tahu tak? Kadang tak faham, tak salah juga jawab. Jawapannya senang. Saya sabar ni sebab saya ngajar Quran. Kalau saya ngajar benda lain mungkin saya tak sabar pun. Sebab saya ngajar Quran saya jadi sabar. Dan mudah-mudahan bukan ustaz seorang yang sabar, orang sabar juga ada. Kalau hari ini tak faham, mungkin esok lusa kita faham. Mungkin minggu depan kita faham. Jadi kalau hari ini tak faham, minggu depan datang kelas ustaz. InsyaAllah Allah bagi faham apa yang kita. Mudah-mudahan. Seterusnya, Ar-Rahim. Sebut. Khabar Kak Ustaz, mana huruf syamsiah? Ra juga ada Ustaz. Kita tahu huruf yang ketiga selepas lam Tak ada tanda. tak ada tanda. Lepas lam tak ada tanda, itulah huruf syamsiah. Maka tak lain tak bukan ra ya Ustaz. Bagus. Seterusnya, Ad-Din. Huruf syamsiah dan Bapak ni jangan salah baca tau. Ada pelajar baca dulu Al-Ladhi, dia kata Al-Ladhi. Bila masih Al-Ladhi, kat sini Ad-Din. Sebut Adi. maka huruf syamsiahnya adalah huruf dal. Dan yang ke-6 As-Sirata. Dah tahu dah huruf syamsiahnya apa? Sad. Yang ke-7 Al-Ladhina. Huruf syamsiahnya apa? Sudah. Puan, kalau puan sebut dal huruf syamsiah salah. Sebab dal tak ada satu. Tadi kita cover huruf syamsiah kena Satu. satu. Tengok sok bulatkan lagi kat sini. Mesti bersatu. Kalau kau kata dal, kan pada ada satu ni. Jadi kata ulama, oleh kerana kalimah ini saya sambung cerita yang minggu depan nanti. Kalimah al-ladina ni kata ulama dalam bahasa Arab disebut sebagai isim mausul. Cuba sebut. Isim mausul. Tadi Ustaz kata isim. Isim tu kata nama. Tapi kalau isim mausul, maknanya kata nama penyambung yang merujuk kepada maknanya yang. Untuk maklumat lanjut minggu depan datang, saya terangkan apa kalimah-kalimah dalam Quran yang tergandung sebagai isim mausul. Nanti saya ceritakan. Tetapi puan-puan kena faham, untuk isim mausul, ulama sepatutnya tunjuk dua lam kat sini kan? Tetapi sebab dia isim mausul, kata nama penyambung, dan untuk mengelakkan salah baca, maka ulama telah menghilangkan satu lam pada dia. Maka tinggallah satu je lam kat situ. Tapi hakikatnya dia ada dua lam. Maka kata ulama, untuk al-ladina, huruf syamsiahnya adalah huruf lam. Huruf apa Puan? Lam. Dan ini termasuk dalam kalimah yang disebut isim mausul, kata nama penyambung. Nak tahu lebih lengkap kata nama penyambung itu apa, datang minggu depan. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Dan yang terakhir, Ad-Dallin. Sebut. Ad-Dallin. Apakah huruf syamsiah padanya? Dal. Masalah apa? Huruf dia adalah bersatu dan huruf yang ketiga selepas lam dia ada tanda. Jadi setakat hari ini puan-puan, ambillah nota Ustaz dulu. Saya nak cerita lebih lanjut tentang isim mausul. Bapak Ibu tak cukup, masa pun tak cukup, dan kita pun dan ambil masa kita ni. Dan saya nak, kalau boleh tuan-tuan dan puan, sebelum kita bersuara, kita baca Quran sekejap untuk kita mengenal pasti alif lam qamariyah dan syamsiah dalam bacaan kita. Boleh? Silakan. Ya tuan. Dia dapat 6 saja, yang kedua tu dekat bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebenarnya dalam surah Fatihah mesti ada 8. Kan tadi Ustaz kata kat sini 2 kali ulang tuan. Bila 2 kali kan jadi 4. Faham tak? Ar-Rahmani 2, Ar-Rahim 2 dan 4. 5 dengan 7 8. Maknanya 8 lah hukum alif lam syamsiah. Nama Allah jangan masuk dalam alif lam syamsiah sebab ulama lebih suka kita sebut alif lam al-jalalah. Itu sebab dalam Fatihah nama Allah ada 2. Bismillahi 1. Alhamdulillahi 1. Jadi yang 2 tu tolak tepi. Sebab apa? Nama hukumnya khas alif lam al-jalalah. Tapi kalau ada mana-mana ustaz menyebut nama Allah tu asalnya hukum alif lam syamsiah, jawapannya betul. Tetapi
eloknya kita sebut dengan nama alif lam al-jalal. Okey, ada 5 minit lagi masa kita ni. Cuba kita baca Quran sekejap. Tak sedap masa ni kalau tak baca Quran. Dan cuba kita lihatkan mana-mana kalimah yang ada hukum alif lam, qamariyah dan syamsiah. Silakan, ayat berapa kita baca hari ni? 87. Okey, ready puan-puan ya? Surah Al-Baqarah ayat 87. Walaqad atayna Musal kitab. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. Ingat, nak cari alif lam qamariyah atau syamsiah, puan-puan cari dua huruf ini. Apa dia? Hamzah wasal dengan huruf lam. Okey, nampak tak kalimah al-kitabah? Sebut. Al-kitab Agak-agak qamariyah ke syamsiah? Qamariyah. Qamariyah lah Ustaz. Pasal lam tu jelas nampak mati. Betul? Ya. Jadi kata tok guru saya, kalau kamu nak jam alif lam qamariyah, senang aja. Kamu cari lam tu nampak mati ke tak nampak? Kalau nampak mati selepas hamzah wasal begini, maka sah dia adalah hukum alif lam qamariyah. Dan kalau ditanya lebih lanjut, apakah huruf qamariyah padanya? Ka. Jawablah huruf kaf, iaitu huruf yang ketiga ya puan-puan. Kemudian untuk alif lam syamsiah, cuba ikut perkataan ar-rusul. Ar-rusul. Oh ya, puan-puan tahu tak, nak tulis alif lam qamariyah syamsiah, dia bermula dengan hamzah wasal. Jadi untuk perkataan bir rusul, huruf ba tu tak payah salin pun tak apa. Tapi kalau saya salin juga macam mana Ustaz? No problem. Boleh juga, tak ada masalah. Cuma kalau puan tengok semua contoh di whiteboard Ustaz dan dalam buku, semua hukum alif lam qamariyah dengan syamsiah bermula daripada hamzah wasal. Ambil perhatian. Jadi ikut Ustaz, ar-rusul. Alif lam qamariyah ni syamsiah. Pasal lam tu tak nampak mati dah puan. Allahu akbar. Tak apa, teruskan. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات Itu dia, makin hujung makin seluruh seorang perempuan. Nak buat macam mana Ustaz? Kongsi ke dah nak habis dah. Okey, tak apa. Yang penting puan-puan ikut Ustaz baca al-bayyinati. Nampak? Al-bayyinati. Nampak tak? Nampak. Okey, puan-puan nak jawab qamariyah ke syamsiah? Qamariyah. Qamariyah. Dan puan-puan untuk Quran yang kita baca ni, Quran tajwid ni, dia tak sebut adalah qamariyah tau. Dia sebut sebagai apa tau? Izhar qamari. Izhar qamari. Maka puan-puan jangan pula terkejut, Ustaz ni hukum baru ke? Tidak, hukum sama je. Alif lam qamariyah ya. Dan kemudian satu lagi perkataan al-qudus. Al-qudus. Alif lam Qamariyah. qamariyah lah. Pasal apa? Huruf lam tu nampak Lam mati. mati. Jadi puan-puan inilah senang ulama bagi tunjuk ajar pada kita. Kalau lam selepas hamzah wasal lam tu nampak mati, confirm dia mesti alif lam qamariyah. Sambung. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى. Cukup berhenti dulu kat situ bima la tahwa, tapi berhenti dengan kadar 2 harakat. Jangan lebih daripada 2 harakat ya. Melainkan kalau kita ulang sebentar lagi baru kita baca dengan 4 atau 5 harakat. Bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Okey, kalau Ustaz sebut perkataan ni istakbartum.
Boleh tak kita kata alif lam? Kenapa tak boleh? Itu ada hamzah wasal. Tak ada Tak ada huruf lam. Cekap mata tuan-tuan. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita mata tak mampu cekap tuan-tuan. Nampak dia hamzah wasal semua kita pulur alif lam tuan-tuan. Tidak. Mesti ada huruf lam. Ingat kau. Lepas hamzah wasal mesti ada huruf lam. Baru jadi hukum alif lam sama ada qamariyah atau syamsiyah. Sambung. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ berhenti kat situ. بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Nampak tak nama Allah? Kalau puan-puan perhatikan pada Quran kita ni, nama Allah dibubuh dengan nombor berapa tu? 33. 33 merujuk kepada hukum lam dibaca tebal. Maksudnya hukum alif lam al-jalalah. Jadi puan-puan dia tak sebut alif lam qamariyah ataupun syamsiyah. Tapi hakikatnya nama Allah asal usul kejadiannya adalah alif lam syamsiyah. Pasal apa? Kalau ikut step by step tadi memang tepat menepati kaedah alif lam syamsiyah. Jadi puan-puan tapi tak disebut alif lam syamsiyah ya, disebut dengan nama alif lam al-jalalah. Nombor 7. Nombor 7 tu apa dia tulis tu? Nombor 7 idgham syamsi bila gunah. Yang ni puan-puan nanti saya sebutkan nanti minggu depan saya ceritakan. Sebenarnya alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah dia ada juga nama-nama yang lain yang saya tak sebut tadi, tak sempat nak saya sebut. Disebut juga dengan apa tahu? Dengan idgham alif lam syamsiyah tadi disebut dengan idgham syamsi. Kemudian idgham syamsi nanti dibagi pula pada dua, panjang ceritanya. Nanti minggu depan saya sambung ya. Jadi tak apa, puan-puan pegang dulu perkataan idgham syamsi tadi. Tapi sebenarnya puan-puan, idgham syamsi itu menyamai dengan hukum alif lam syamsiyah ya. Sambung. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ Nampak lagi nama Allah min indillahi, memang betul dibubuh dengan nombor 7. Nombor 7 tu merujuk kepada apa tadi? Idgham syamsi bila gunah. Maksudnya alif lam syamsiyah yang dibaca tidak lemu. Ya, sebab apa melibatkan nama Allah? Kan betul Ustaz Khabar tadi, asal hukum kejadiannya adalah alif lam syamsiyah, tetapi disebut dengan idgham syamsi. Jadi perempuan, tak apa, yang ini minggu depan saya sambung ceritanya ya. Musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Nampak tak perkataan alladzina? Ulang. Tadi Ustaz khabar apa? Alladzina ni serupa macam Ustaz tulis alladzina dalam surah Fatihah tadi lah. Tergolong dalam alif lam syamsiyah. Tapi dalam Quran ni dia tak sebut alif lam syamsiyah, disebut idgham syamsi. Dan idgham syamsi nanti dibagikan kepada dua, ada bila gunah, ada bi gunah. Apa dia bila gunah dengan bi gunah? Bila gunah tu merujuk kepada tanpa dengung. Kalau bi gunah dengan dengung. Untuk huraian lanjut nanti minggu depan Ustaz cerita ya rupanya. Jadi datanglah minggu depan untuk tahu apa yang dinamakan bila gunah dengan bi gunah. Okey, sambung. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. فلعنة الله على الكافرين. Ingat, kalau
hentikan seketika sebab nanti dalam tajwid tahap 3 kita akan belajar lebih detail tentang nama Allah. Tapi sekarang ni puan nampak tak kalimah Al-Kafirin sebut? Al-Kafirin. Keluarnya selepas hamzah wasal nampak lam mati. Apa dia? Alif lam qamariyah. Puan-puan ustaz bertanya, puan-puan jangan terkejut pula dengan soalan ustaz tadi. Ustaz kata lepas lam hamzah wasal ada lam mati. Maka puan-puan kena jawab alif lam qamariyah. Dan kalau kita perhatikan step-step nak jadi alif lam qamariyah memang betul seperti mana yang ustaz ajar tadi. Dalam satu kalimah ada hamzah wasal, betul? Diikuti lam mati. bertanda mati. Kemudian jumpa dengan huruf kaf, huruf qamariyah iaitu huruf kaf. Kalau tak nak tahu betul huruf qamariyah huruf kaf, apa semak di whiteboard, semak dalam buku memang betul huruf kaf itu salah satu daripada huruf qamariyah. Sikit lagi. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bisa mashtarau bihi anfusahum. Sambung. Ay yakfuru bima anzalallahu baghyan. Yakfuru bima anzalallahu baghyan. Berhenti dulu. Dah tak cukup oksigen, tak cukup nafas, berhenti pada baghyan. Okey, sambung. Ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين. Untuk kalimah walil lil kafirina, puan-puan, ini juga ulama kata alif lam qamariyah. Cuma dalam tulisan tak ditunjukkan hamzah wasal. Ingat tu, untuk perkataan lil kafirina dia juga alif lam qamariyah, cuma kata ulama hamzah wasal tak ditunjukkan pada tulisan, ya. Jadi puan-puan boleh tandakan kat situ alif lam qamariyah. Itu sebab dekat situ ditulis dengan nombor 4. Nombor 4 apa jawapannya? Izhar qamari. Betul? Izhar qamari itu adalah alif lam qamariyah. Sambung. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Kebetulan dalam ayat tadi puan-puan jumpa banyak nama Allah, ya. Sekali lagi saya ingatkan nama Allah kita KIV-kan jawapan dan disebut sebagai alif lam al-jalalah. Qalu nu'minu bima unzila alaina. ويكفرون بما وراءه وهو الحق. Cuba ulang perkataan al-haqq. Alif lam qamariyah ke syamsiah yang punya? Sudah tentu qamariyah lah ustaz, pasal kami nampak lepas hamzah wasal lam tu bertanda mati. Maka confirm alif lam qamariyah. Kalau ustaz tanya huruf qamariyahnya apa? Ha ke qaf? Ha pedas lah ustaz, huruf yang ketiga selepas lam mati. Alhamdulillah. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم
Tuan-tuan, masa tak cukup, saya nak terangkan lebih lanjut lagi tentang Alif Lam Syamsiah. Jadi saya nak sambung minggu depan. Ni perempuannya tolong datang minggu depan sebab cerita Syamsiah tak ambil lagi ni. Sebab apa? Nanti saya nak cerita ni bawah satu tajuk isim mausul pada minggu depan, ya, insya-Allah. Jadi minggu ni tak ada latihan apa-apa, perempuan rehat dulu di rumah. Tapi jangan lupa datang minggu depan tau. Di hari dan waktu yang sama untuk kita sambung pembelajaran kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mari kita ambil sama-sama kuliah dengan bacaan Asmaul Abarah dan juga surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.